الحمد لله الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya, khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kehidupan di dunia ini, hamba Allah Subhanahu wa taala boleh diklasifikasikan kepada dua bahagian. Satu golongan hamba yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sering mengikut apa sahaja yang disuruh oleh Allah, mengikut syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkekalan muslim dan mukminnya itu sepanjang usianya sehinggalah dia meninggal dunia tetap berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan yang hidup di dalam keadaan bergelumang dengan dosa dan maksiat, membujur lalu melintang patah, halal haram itu tidak diendahkan, sehingga segenap perintah Allah itu dilanggar, segenap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dihirau dan tidak diendahkan. Kehidupannya itu berterusan sehingga ke separuh daripada usianya datang jentikan hidayah kepada dirinya, menjadi manusia yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan, kembali menjadi mukmin dan muslim yang saleh. Di hujung usia menjadi orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, sama macam golongan yang pertama. Ini golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, adalah golongan yang berkekalan dengan dosa dan maksiat, bukan sahaja sehingga ke pertengahan usia, tetapi sehingga dia meninggal dunia dalam berkekalan dalam keadaan dosa. Muslimin rahmati oleh Allah, bagi golongan yang ketiga yang berkekalan dengan dosa, masihkah ada lagi ruang dan peluang untuk dia untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, azab api neraka dan sebagainya? Ya, masih ada lagi peluang yang kita sebut sebagai syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk beberapa yang lain yang boleh memberi syafaat. Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam sebuah hadis, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya thumma syuhada thumma al-ulama. Antara golongan yang dibenarkan oleh Allah untuk memberi syafaat esok di akhirat
adalah pertama golongan para anbiya, yang kedua adalah para syuhada, yang ketiga adalah para alim ulama. Di sana juga ada hadis yang menyatakan golongan yang sering membaca Al-Quran akan mendapat syafaat. Nabi SAW menyebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran kerana dia akan membantu sebagai syafaat pada umat, pada pembacanya nanti di akhirat. Ada beberapa golongan, termasuk golongan yang menghafaz Al-Quran, termasuk mukmin yang soleh. Panjang perbahasan syariat syafaat itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Sadaqallahul azim. Pada hari itu tidak berfaedah syafaat kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah, yang melimpah-limpah rahmatnya, dan kepada orang yang diredai perkataannya. Muslimin rahmati oleh Allah, ketika duduk di padang mahsyar, suasana mahsyar itu sangat panas. Suasana mahsyar itu dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhatan, dalam keadaan tidak berkasut. Matahari didekatkan. Ada insan yang di kalangan penduduk mahsyar yang peluhnya itu sehingga ke tumitnya, sehingga ke buku lalinya, sehingga ke lututnya, sehingga ke pinggang, dada. Dan ada di kalangan penduduk mahsyar itu akan tenggelam timbul di atas peluhnya sendiri. Kesemua itu adalah lantaran-lantaran refleksi amalan yang pernah dilakukan di dunia. Kesannya itu seawal di mahsyar sudah mula boleh dilihat kesannya. Dalam keadaan manusia yang duduk di padang mahsyar itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, tidak ada ruang untuk segenap seketika untuk duduk dalam keadaan berdiri yang puluhan tahun, sehingga torture atau tekanan itu bukan tekanan dari segi minda sahaja, tekanan dari segi perasaan sahaja, tetapi jasad dan rohani dan jasmani, dua-dua rasa tekanannya. Dalam keadaan gementar menunggu buku catatan amal, adakah akan dapat belah kanan, kiri, depan, belakang, atau dilempar di muka, atau diberi dengan penuh, diberi di hadapan tangan kanannya itu tanda kata dia bahagia, cemas, huru-hara, dan kelang kabut yang ada di padang mahsyar itu menyebabkan penduduk-penduduk di mahsyar itu mula menyatakan satu visi, misi dan slogan. Semua orang menyatakan slogan yang sama, nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Seorang anak yang sayang pada anak, seorang anak yang sayang kepada ibu dan ayahnya, tak boleh dengar kata mak dia jatuh, tak boleh dengar kata ayah dia dalam keadaan tak sihat. Dia segera tinggal kerja dia, dia lari nak khidmat pada mak dia, kerana dia sayang pada mak dia. Kalau dia duduk di tempat kerja, dengar kata ayah dia aksiden, ayah dia susah, dia duduk walaupun di Johor, walaupun dia duduk di luar negara, dia akan ambil balik flight dengan segera dan sebagainya, lantaran sayang kepada ibu dan ayahnya. Demikian kasih sayang pada anak, ahli keluarga, semua sekali. Tetapi kasih sayang itu luntur dan pudar apabila dia berada di mahsyar, melihat ibu kesayangannya dalam kesusahan. Dia tidak mampu dan tidak mahu nak membantunya. Bahkan dia tetap berkata, nafsi, nafsi, hari ini aku akan jaga diri aku sendiri, hari ini aku akan menjaga diri aku sendiri. Bila melihat anaknya dalam keadaan susah, semua manusia, hatta para anbiya alaihi salatu wassalam, yang risau, yang takut dengan keadaan mahsyar itu lantaran murka Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan sangat keras pada hari itu. Para anbiya, termasuk nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang hebat, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, enggan berbicara lantaran takutnya dengan murka Allah. Nabi Musa alaihissalam yang digelar kalimullah, tidak mampu dan tidak rasa seriau nak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Allah Isa, termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Kesemua para anbiya alaihi salatu wassalam
risau lantaran murka Allah Subhanahu wa taala, mengenangkan kesilapan-kesilapan yang mungkin dibuat, dosa membelenggu dan membayangi setiap manusia ketika itu. Dan semua manusia di mahsyar nanti akan jumpa dengan seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Muhammad ini insan agung dan ulung, hanya seorang sahaja yang berlainan slogannya daripada seluruh jutaan manusia yang lain. Seluruh ratusan nabi dan rasul yang ada ketika itu, semua dengan keadaan nafsi-nafsi. Seorang sahaja yang akan mundar-mandir mencari mana umatnya di mahsyar. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi akan kenal umat dia dengan ghurrah muhajjalin. Mana-mana bahagian wuduk yang diambil lebih, mana-mana bahagian tangan diambil lebih, bahagian kepala, bahagian kaki yang diambil lebih. Innakum tud'auna yaumal qiyamah, kamu akan diseru pada hari kiamat nanti dengan ghurrah muhajjalin bi atharil wudu. Faman istata'a ay yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang nak supaya lebihkan bahagian wuduk dia, maka dilebihkan, maka hendaklah dia buat supaya Nabi boleh kenal esok di akhirat. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada manusia yang digelar umat baginda. Pernah satu ketika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut, anak Aisyah radhiyallahu anha qalat, dzakartun nara fabakaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laki ya Aisyatu? Qalat, dzakartun nara fabakaitu fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahaduna ahada hatta ya'lama ayakhiffa mizanuhu am yathqul, wa indal kutubi hatta yuqala ha'umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am shimali aw min wara'i dhahri, wa inda as-sirati idha wada'a baina dhahrai jahannama hafatahu kalalibu kathiratun wa hasakun kathiratun yahbisullahu biha man tasha'u min khalqihi hatta ya'lama ayanju amla, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Tiba-tiba Aisyah menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan kamu menangis?" "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesunyian apabila aku duduk, aku teringat tentang api neraka, aku teringat dengan suasana mahsyar, aku teringat dengan suasana akhirat, terutamanya api neraka." "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tak kamu akan ingat ahli keluarga kamu nanti di akhirat? Ada tak seseorang akan teringat isteri dia, teringat anak dia, teringat keluarga dia, teringat makcik, kakak, adik ipar? Ada tak adik-beradik keluarga ni akan diteringat, atau isteri dan sebagainya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathi mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Ya, di akhirat seseorang akan terdetik, teringat apa hal isteri aku, apa hal di mana anak aku, ada terdetik. Tapi 3 lokasi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa yang akan ingat pada siapa-siapa pun, kerana fokusnya untuk selamatkan diri sendiri. Yang pertama sekali di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'lama ayakhiffa mizanuhu, ketika mana timbang amal soleh ditimbang di hadapan dia, dia memerhati dan dia fokus pada timbangan itu. Adakah kebaikan itu akan memberatkan timbangan dia, atau jahat yang lebih timbang? Di mana hal keadaan dia, bagaimana keputusan dia, sama ada ke neraka, ke syurga. Fokus ketika melihat titian sirat itu, fokus ketika melihat mizan itu, akan melupakan seseorang pada seluruh keluarga dan kerabat dia, dia tak akan ingat. Yang kedua, ketika mana di padang mahsyar,
ketika mana buku catatan amal akan dikatakan pada dia, ha umuqra'u kitabiyah, ini kitab kamu. Sama ada buku itu akan diberi di hadapan atau di belakang atau di kanan atau di kirinya, sehingga dia tak dapat pastikan di mana posisi dan lokasi buku catatan amal itu diterima. Maka ketika dia fokus menerima buku itu dan melihat orang lain sedang menerima, kata Imam Ahmad bin Hanbal, setiap kali turun hujan atau salji, aku akan teringat bagaimana kitab-kitab akan turun dan cari di mana pemiliknya untuk diberi kepadanya. Lokasi kedua, orang tak ingat pada siapa-siapa. Yang ketiga, ketika orang berada di titian sirat, sama ada dia akan selamat, yang di bawahnya itu adalah kalali yang akan menarik manusia masuk di bawah api neraka dalam keadaan yang takut dan gerun. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana nanti boleh aku jumpa kamu di akhirat untuk dapat syafaat pada aku? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, utlubni awwala ma tatlubni 'indal mizan, kemudian 'inda sirat, ketiga 'indal haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebut pada Sayyidina Anas, datang cari aku dekat nanti, datang dekat mizan, datang dekat telaga Al-Kausar, dan datang cari aku dekat titian sirat. Amma fi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ukhti'u fi hadhihi thalathil mawatina, aku tidak akan tinggalkan tiga lokasi ini. Bila digabung dua hadis ini, kita melihat kemuliaan insan yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari tak ada siapa akan diingat siapa. Pada hari orang hanya fokus untuk selamatkan diri sendiri. Pada hari orang tak tahu boleh selamat ke tak boleh selamat. Tetapi Nabi SAW tunggu di titian sirat untuk membantu umat dia dengan doa yang masyhur, Rabbi salim salim, wahai Allah selamatkan umat aku. Yang mana titian sirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Sahabat, bila turun ayat ni sahabat takut dan menangis. Setiap seorang daripada kamu pasti akan lalui titian sirat itu. Sahabat kata, kami pun kena lalu juga ke wahai Rasulullah? Kami ni macam mana? Kami ni macam mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca ayat seterusnya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim itu berlutut menyesal di atas apa yang dia telah buat. Nabi tunggu di mahsyar, Nabi tunggu di mizan, Nabi tunggu di titian sirat supaya boleh bantu umat dia. Nabi SAW tak berhajat pada kita. Nabi dapat maqaman mahmuda, kita doa pada Allah. Nabi SAW dah hebat dah di syurga, di akhir esok. Nabi figure yang sangat hebat di syurga, di akhirat esok ni, sehingga suara Nabi SAW menjadi password untuk malaikat Ridwan buka syurga. Kerana Nabi SAW bila ketuk, malaikat akan tanya siapa di luar. Aku Muhammad, dan aku diarahkan tidak membuka pintu ini kepada insan yang bernama Muhammad. Maknanya Nabi tak heran, umat dia pun Nabi boleh okey, selamat, bahagia dah. Tetapi sebab apa Nabi nak tunggu di mahsyar, tunggu di mizan, nak bantu umat dia? Tak teringat isteri dia, tak teringat anak dia, tak ingat keluarga dia. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri yang disayangi, Khadijah disayangi, Fatimah disayangi, Hasan Husain cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam disayangi, kerana cinta pada umat melebihi ke cinta kepada ahli keluarganya. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita buat perarakan pada hari Ahad baru ni, Maulidur Rasul, Rasul di hati kami, kami sayang Nabi, macam-macam slogan yang kita buat. Tetapi muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hal keadaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benarkah apa hak Nabi ajak semua kita dah buat? Berapa ramai tergerak hati dia nak main semayang bila dilaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan.
Kita bangga masjid bukan masjid kita ya tuan-tuan. Bila masjid mana pun berlambak-lambak sampai keluar. Muslimin rahmati oleh Allah. Dengar saya nak abang, di kedai makan, di pasar raya, berlambak-lambak lagi hak tak main. Dan dia tak rasa apa bila azan. Kita kelang kabut pukul 1 cari kunci motor, lari main, takut tak letak dan nak sembahyang. Dia boleh order makan, dia boleh order minum, buat tak reti, gelak, seronok sampai orang habis sembahyang. Dia tak rasa satu benda pada dia. Andai sekiranya Nabi SAW mai dan tengok perangai satu-satu daripada umat dia, tuan-tuan tak payah jawab sendiri. Adakah Nabi akan gembira dengan akhlak dan perangai dan apa yang umat dia sedang buat? Atau perbuatan kita seharian menjadikan Nabi SAW penuh dengan kesedihan? Ini benda yang kita kena fikir di dalam hati kita seharian. Nabi SAW dengan para sahabat bagi hadiah Islam, bungkus cantik-cantik dengan darah, dengan pengorbanan, dengan hijrah, kesusahan, bukan kesenangan diberikan pada kita, tetapi kita dapat nilai Islam. Kita royak-royak rabakkan Islam, kita rosakkan Islam, kita pecahkan hadiah Islam, kita calakkan hadiah Islam. Apa jawapan yang kita nak beri depan Nabi SAW andai kita berhadapan empat mata dengan Nabi SAW? Seorang pesalah yang duduk di kandang bersalah, dia akan duduk satu demi satu pertuduhan akan dibaca dengan dia. Dan tak pernah ada orang gembira, tak pernah ada orang seronok. Bahkan dia melihat muka sayu isteri dan anak-anak dia. Dia melihat di sana rakan-rakannya dalam keadaan kesedihan. Dia akan tunduk malu. Demikian kerana kesalahan yang pernah dilakukan olehnya apabila dibaca oleh hakim. Bagaimana keadaan rasa bersalahnya kita di hadapan Nabi SAW, kerana hari demi hari kita tinggalkan sunnah Nabi SAW. Lihat baju anak-anak muda kita, bukan Nabi yang menjadi idola, mungkin artis, mungkin pelakon, mungkin orang-orang yang luar negara sahaja, yang mungkin yang gambar yang ada di muka dia tak ada pun kalimah akidah la ilaha illallah. Sepatutnya mereka yang menjadikan kita sebagai contoh, tetapi rata-rata di kalangan kita apa sahaja yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman, itulah yang menjadi saluran dan ikutan pada kita. Mungkin seluar yang koyak itu tak sengaja, itu menjadi trending di kalangan masyarakat. Mungkin silap dia potong rambut, itu trending, rambut yang fashion di kalangan masyarakat. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi SAW dipandang ringan dan sebelah mata. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita insafi keadaan kita dan bawa suburkan cinta dan sayang kita seusai dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المستمعين رحمكم الله. Bertitik tolak pada apa yang disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi. Mari sama-sama kita menjadi umat Nabi SAW yang menghargai pengorbanan dan susah payah para sahabat
dengan mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya, menjadi mukmin yang muslim dan muslih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja kita, bahkan ahli keluarga kita dan siapa sahaja yang bernaung di bawah tanggungan kita, pastikan mereka ini terutama mendirikan sembahyang dan mendirikan agama di dalam kehidupan mereka. Moga-moga sedikit sebanyak dari peringatan daripada mimbar memberi faedah kepada saya selaku khatib berbicara dan juga hadirin yang hadir pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Muslimin rahmati oleh Allah, sebelum kita akhiri dengan selawat dan doa, suka saya nak sebutkan satu benda. Nasihat ini jauh daripada keikhlasan lubuk hati saya yang paling dalam sekali adalah, boleh tak saya minta tolong, kalau khutbah Jumaat tak payahlah pegang telefon, tak payahlah tangkap gambar, tak payahlah update di media sosial, berhenti saja. Malaikat pun berhenti tulis nama bila mimbar ni 15-20 minit, paling-paling tak ada 25 minit. Itu sahaja kita nak spend supaya kita betul-betul dapat hayati isi khutbah setiap minggu, supaya kita menjadi, melainkan benda-benda yang melibatkan kecemasan, nyawa, itu di luar daripada kawalan, kemalangan dan sebagainya. Kalau setakat biasa, kita elakkan dulu penggunaan telefon. Moga-moga Jumaat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin rahmati oleh Allah, pada Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama terselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.